kita akan pergi kepada soalan iman dan Islam. Yang kedua, mengeratkan hubungan Allah dengan Allah SWT. Ayat ini disebutkan wa yuqimunas salat. Wa yuqimunas salat. Dalam bahasa Arab disebut iqamatus salat. Maksud iqamatus salat ni dia bukan mengerjakan salat. Aqama yuqimu, maksud dia duduk. Kalau kita istilah kita bahasa Melayu bermukim. Aqama yuqimu muqimun, bermukim. Kalau kita bermukim, apa kita buat? Kita bermukim di satu-satu tempat. Ya? Kita buat apa? Istilah dia saya tendang kan? Nah, jadi iqamatus salah ni lebih besar makna dia daripada sekadar mengerjakan solat. Okey. Jadi bila disebut wa yuqimunas salah, bukan hanya perkara-perkara zahir sahaja tentang solat yang kita jaga, yang kita sempurnakan. Bahkan ia termasuk perkara-perkara batin. Sebab itulah ulama-ulama menyebutkan solat ini bukan bermula dengan, betul lah secara syaraknya bermula dengan takbir, takbiratul ihram. Kita angkat Allahu Akbar, itu kita mula solat kita. Perkara-perkara yang halal di luar solat, bila kita masuk dalam solat, benda tu jadi haram. Sebab tu kita sebut takbiratul ihram, takbir yang menyebabkan kita tidak boleh buat perkara-perkara yang halal di luar solat dalam solat. Bila kita kata Allahu Akbar, tak boleh nak makan. Tak boleh Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, dahaga ambil minum air, minum. Tak boleh. Pada waktu itu, walaupun minum itu halal, tapi bila masuk dalam solat, kalau itu jadi haram. Okey. Jadi bila disebut wa yuqimuna iqamatus salah, dia merangkumi segala perlakuan yang boleh membantu solat kita, khusyuk solat kita. Hari ni kalau kita tanya diri kita sendiri lah, saya sendiri dengan kakak sahabat-sahabat sekalian, bila masanya yang kita mendapat dalam solat kita khusyuk yang 100% khusyuk daripada awal sampai akhir? Bila? Ada setahun lepas? Atau mungkin semalam? Bila dalam solat kita mendapat khusyuk, the full swing full khusyuk. Dalam istilah bahasa Arab disebut hudurul qalbi, hadirnya hati kita bila mana kita melaksanakan solat. Kalau tak dapat khusyuk tadi, cuba kita cek di mana kesilapan yang kita buat. Mungkin nak solat ni bermula dengan faham, bermula dengan istilah bahasa Arab disebut istinja, disebut istifra, kita bersuci. Okey. Kalau bersuci kita itu tidak suci, tidak bersih, bersih-bersihnya, maka dia akan mempengaruhi solat kita, khusyuk tak khusyuk solat kita. Sebab tu Nabi sebut antara orang yang diazab di dalam kubur adalah antaranya orang yang la yastabri'u min bauli. Dia tidak istibra', dia tidak sucikan betul-betul daripada kencing dia. Sebab tu kalau orang lelaki, kencing tu kena, antara kaedah petua dia lah, kena bila dah habis kencing tu kena dehem 3 kali atau batuk. Kan? Batuk 3 kali. Kalau di tanda awam tu pandai lah. Jangan batuk sampai orang tingkat 3 berdengar kan. Tapi untuk mengeluarkan sisa-sisa atau baki-baki air kencing yang masih lagi ada kat dalam. Sebab kadang-kadang kalau tak sempurna istibra' atau istinja tadi, masa kita rokok, dia akan keluar. Kadang-kadang mungkin dia tak keluar, dia tak keluar. Dia hanya berjalan dalam saluran kencing tu, tapi duduk kat tengah-tengah, tapi kita rasa macam keluar. Di situ masuklah peranan syaitan untuk puas-puaskan kita. Keluar tak keluar, keluar tak keluar. Jadi istibra' sama juga orang perempuan pun kena istibra' istinja, selesai kan, atau bersih kan semasa kita taharah tu secara betul-betul. Kalau tidak, dia akan mempengaruhi solat kita. Sama juga yang kedua, selain daripada istinja atau taharah, yang kedua wudu. Dalam istilah bahasa Arab disebut isbagul wudu, kita menyempurnakan wudu. Itu pun termasuk daripada sebahagian iqamatus salah, wudu yang sempurna. Macam mana wudu yang sempurna? Itu kena buat kelas yang lain. Wudu yang sempurna. Hari ni kita ambil wudu tu, wudu kita sempurna ke tidak? Kita basuh muka, sempurna ke tidak? Kan? Kita basuh tangan daripada ujung jari sampai ke
lengan sampai ke siku, sempurna ataupun tidak. Jadi cuba kita cek, balik-balik ni sama-sama kita cek di mana sebenarnya kekurangan yang menyebabkan kita tak dapat khusyuk solat tadi. Kalau siapa yang dah dapat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk sampai kepada requirement ataupun tuntutan iqamatus solat, sebelum solat itu perkara-perkara yang mempengaruhi solat kita perlu kita langsaikan, perlu kita sempurnakan. Biasa juga kalau kita solat berjemaah sebagai contoh kan, dengan anak-anak ada kat sebelah kita. Kadang-kadang kalau kita tidak switch off benda-benda yang boleh mengganggu kita, kita akan terfikirlah. Kadang-kadang kita solat jemaah, anak-anak dia main kan. Maka adalah kita letak barang-barang kita yang berharga. Sebagai contoh iPhone ke, S3 ke, ataupun kalau orang perempuan masa solat tu dapur tak tutup, kan? Api besar pula tu. Jadi kita akan teringat-ingat dalam solat tu kita akan ada benda-benda yang mengganggu. Jadi sebelum masuk solat, saya kira kita switch off benda-benda yang boleh mengganggu kita dalam solat, supaya kita boleh full concentration on our prayer. Banyaklah, kadang-kadang banyak. Kadang-kadang kita betul bila kita nak solat tu kita ambil mudah benda-benda tadi, kan? Jadi bila tengok anak kita, kalau yang baru boleh belajar tu naik usia, kita pun dah khusyuk nak solat. Takut jatuh ke apa kan? Jadi switch off benda-benda yang boleh mengganggu dalam solat kita. Okay, pengarang kita ni disebut bila Allah Ta'ala sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara gaib, Allah Ta'ala tidak sebut dengan saja-saja. Bahkan Allah Ta'ala memberikan satu panduan dalam bentuk bagaimana kita nak sampai ke tahap kita betul-betul beriman dengan perkara gaib, iaitu melalui tali salat. So salat ni sebenarnya boleh menyampaikan kita kepada kesempurnaan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita bincang masa tafsir surah Al-Fatihah itu, dalam solat ni merupakan munajat kita, dialog kita dengan Allah SWT. Kan? Sedar, walau kita sedar kita tak sedar, bila kita solat, kita berdialog, kita bermunajat dengan Allah SWT. Bayangkan, sebagai contoh, kita berdialog, kita bersembang dengan kawan kita. Apa kita akan buat? Dalam keadaan separuh sedar ke, dalam keadaan sepenuh sedar? Kalau kita sembang dengan kawan kita separuh sedar ataupun sembang macam tak nak sembang je, kawan kita pun akan tak ambil kisah, kan? Nampak kalau jenis kita ni sembang tu dengan ekor mata je, kawan kita pun dah, kan? Dia pun dia tengok bukan dengan ekor mata, dengan ekor telinga. Jadi bila kita tak sedar, solat itu kita ni adalah dialog kita, munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tidak rasa, kita tak mampu nak hudurul qalbi tadi, tak dapat nak sampai kepada khusyuk tadi. Tambah lagi dengan bacaan-bacaan kita yang mungkin kita tak faham. Kita dah solat lama dah, kan? Belah-belah tahun, puluh-puluh tahun dah, tapi bacaan-bacaan dalam solat kita tak faham. So seumpama kita bercakap dengan apa? Kalau kita baca satu buku ataupun satu novel yang kita tak faham, apa akan berlaku? Ada. Jadi sebab tu penting, antara benda yang penting adalah selain daripada Al-Fatihah kita faham, kita memahami bacaan-bacaan dalam solat. Supaya bila kita solat itu, kita boleh concentration kita full. Sebab kita faham apa yang aku baca ni, aku faham. Subhana rabbiyal a'la, macam tu. Apa maksud dia? Bukan hanya for the sake of kita hanya berdoa ataupun kita recite, tapi kita betul faham. Kan? Kita baca semasa apa dia? Duduk antara dua sujud. Apa kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Berapa doa kita minta? Banyak tu. Sebab tu solat-solat ni doa kan? Rabbighfirli, mohon ampun. Warhamni, rahmat.
wajibun ni. Maksud wajibun ni. Jabar, maksudnya Allah Ta'ala berilah panduan ataupun tunjukilah aku jalan yang betul. Maksud wajibun ni. Warfa'ni, tinggikan. Rafa'ni, tinggikan kedudukan saya. Warfa'ni, kemudian warzuqni, berilah rezeki. Timuan kan? Wahdini, berilah hidayah. Wa'afini, afiat, tubuh badan. Wa'fu anni, berilah, dalam bahasa Inggeris, pardon. Oh Allah, pardon, please pardon me. Pardon ni dia lebih tinggi daripada maghfirah. Dia maghfirah tu satu, al-afu tu satu. Maghfirah ni kadang-kadang kita ampunkan, kawan kita buat salah pada kita maafkan, tetapi kita masih lagi simpan dalam jari luka kita kan. Masih tulis dalam jari kawan ni. Tapi kalau al-afu, kita maafkan dia dan kita sapu dalam jari kita, dah tak hilang dalam ingatan kita. Itu beza al-maghfirah dengan al-afu. Jadi masa rukuk, masa duduk antara dua sujud tu kita doa paling kurang ada 7. Ada lagi doa yang pendek Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kadang orang baca yang tu. Jadi banyak version. Jadi setiap kali kita baca dalam solat kita, sebenarnya kita berdoa, kita minta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba bayangkan kita minta sesuatu daripada seseorang, daripada kawan kita ke, daripada siapa-siapa yang kita kenal, dalam keadaan kita tak faham pun apa yang kita minta. Macam mana orang tu nak bagi? Betul? Tapi Allah Ta'ala ni sifat dia, kamu terfaham tak faham, dia akan bagi. Tapi kita lah sebagai hamba, sudah pasti kita perlu fahamkan diri kita apa yang kita minta. Barulah bila kita minta tu, kita minta dengan sepenuh hati. Itu dalam solat tadi. Jadi Allah Ta'ala menyediakan satu tali, istilah modelnya satu medium. Okay? Satu medium untuk kita sampai kepada yu'minuna bil ghaib melalui salat. Yang ketiga, infak daripada kurniaan Allah. Kita membelanjakan sebahagian daripada harta. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wa mimma. Wa mimma maksud dalam bahasa Melayu dan daripada sebahagian. Dia perkataan min dalam bahasa Arab ni bawa maksud sebahagian, al-ba'd. Okey. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada sebahagian yang kami kurniakan mereka membelanjakan. Membelanjakan ke mana? Membelanjakan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya baca huraian pengarang tafsir ni, cuba kita ponder perkara yang kedua. Kenapa Allah Taala sebutkan wa mimma dan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Mereka membelanjakan. Sedangkan harta ni semua milik Allah. Betul tak? Even diri kita sendiri ni adalah milik Allah SWT. Kenapa Allah Ta'ala kata sepatutnya kamu membelanjakan semua yang aku kurniakan di jalan aku. Tapi Allah Ta'ala kata wa mimma, dan sebahagian saja. Maknanya Allah Ta'ala minta kita, walaupun harta itu harta dia, diri kita ni adalah milik dia, tapi dia minta kita belanjakan sebahagian sahaja. Itu pun susah kan? Okay, saya baca dahulu Para muttaqin bukan sahaja mempunyai hubungan erat dengan Allah melalui salat tadi, tapi juga dengan manusia. Mereka mengadakan berbagai-bagai jalan dan program bagi memperkukuh iman dan mengeratkan persaudaraan Islam. Saya dah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, Islam ni dia bukan agama ruhban, bukan agama yang bersifat kependitaan, bukan agama yang bersifat rahib. Maknanya rahib maksud dia duduk dalam surau, duduk dalam church, duduk dalam gereja. Tidak. Islam ni agama yang bersifat sosial. Sebab tu dalam Islam ni ada dakwah. Sosialnya Islam ni, sosialnya para sahabat, sampai mereka ni melancong, istilah kita melancong lah, sampai mereka ni melaksanakan kerja dakwah bukan hanya di Madinah, tapi ke seluruh alam. Kan ada kubur sahabat di sini, ada kubur sahabat di India. Itu membuktikan bahawa Islam ni agama yang paling sosial dalam maksud yang sebenar lah. Kadang kita sebut, bila sebut sosial ni, kita punya connotation negatif.